أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالإن ولا يسأل أميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوكين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى
إلى نسب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. صدق الرسول إلى حضرته سيد الشهداء. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Setiap kali akal fikiran kita bertemu dengan makhluk di dalam dan luaran, puji-pujian terus menerus kena berjalan. Perkara ini akan berlaku apabila sistem otak kita telah diisi dengan ilmu yang mencukupi, ilmu yang sempurna untuk kita sentiasa memuji Allah. Setelah mempelajari ilmu ni sedikit sebanyak, akal fikiran kita, ingatan kita dah ke arah itu. Kita masih membina. Kita belum capai ke tahap optimum, maksimum, di mana ilmu itu akan menjadi penerang dalam jiwa dan akal. Itu selalu membawa kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mengenal bahawa memuji makhluk itu adalah syirik, sangat besar syirik dia. Syirik itu beban, syirik itu zalim, syirik itu amat memberatkan. Kalau kita pergi dengan syirik ini melakukan solat 5 waktu, maka solat kita jadi berat, beban dan membosankan diri kita. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk kita, untuk membawa kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilan kepada ilmu, kejahilan tentang Rabbul Alamin, tentang ilah, kepada ilmu Alamin dan Allah. Itulah setinggi-tinggi ilmu di alam ini. Tak ada siapa pun yang akan menolak. Hatta orang kafir sendiri akan berkata bahawa mengenal Rabbul Alamin itu adalah satu kedudukan yang amat tinggi dan mulia. Tapi mereka tidak kenal ilah. Rabbul Alamin, ya. Untuk menjadi orang mukmin, kita wajib mengenal ilmu ilah, mempraktikannya dan mengamalkan di dalam setiap keadaan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini majlis solatul khusyuk syahadah, majlis yang ke-8. Tajuk yang Allah pilih untuk kita adalah cinta kepada solat, laluan mencapai kemanisan dalam ya. Bukan saja ibadat solat, segala ibadat akan mencapai kemanisannya. Saya ingin memulakan betapa pentingnya ilmu dalam apa saja bidang hidup. Kita belajar ilmu, kita menjadi orang yang mulia di antara orang yang tidak berilmu, orang yang jahil. Dan kita menjadi cerdik, pandai daripada orang yang tidak ada ilmu.
dan kita dimuliakan oleh manusia kerana adanya sijil, diploma, degree, PhD. Mengikut tahap keilmuan kita, kita dihormati, disanjung, dipuji dan dimuliakan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di dalam bab solat adalah orang yang mempelajari bab solatul khusyuk. Bermakna siapa mempelajari bab khusyuk di dalam solat, mereka orang yang paling mulia di sisi Allah dalam antara orang-orang 2,000 juta orang yang orang Muslim yang mengerjakan solat tanpa khusyuk pada Allah. Satu mukmin yang mengerjakan solat dengan khusyuk lebih bahagia di sisi Allah. Nombor satu, Allah beri dia kemuliaan. Nombor dua, Allah beri dia kejayaan. Qad aflahal mu'minun, surah Mukmin ayat 23. Ayat 1 surah 23. Allah jamin dia kejayaan. Ketiga, Allah menjadikan solatnya sebagai nur. Dari sebuah hadis, hadis riwayat Muslim, as-salat itu adalah nur, sedekah itu adalah iman, dan sabar itu adalah cahaya keseluruhannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa mengerjakan solat dengan solat khusyuk, dialah orang mulia di antara semua orang yang mengerjakan solat di sisi Allah. Allah menjamin dia lebih kurang 10 keistimewaan. Dia akan ditingkatkan makamnya pergi makam Mahmudah, dan dia bersyahadah di dalam solat. Seterusnya dia akan dapat keakraban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan minda dia akan mencapai setinggi-tinggi akal fataniyah, iaitu akal para aulia Allah, anbiyaul mursalin, fataniyah. Dan kerohaniannya akan meningkat. Allah akan membawa kerohanian dia setinggi bukit, gunung, langit. Jadi segala masalah hidup untuk dia nampak ringan, tak ada benda. Bila dia berada di dunia dengan masalah, dia rasa berat. Tapi bila Allah angkat, dia pergi ke tahap bukit, gunung, dia tengok dari bawah, semua tak ada apa pun efek, impak pada dia, sebab dia berada di tempat yang tinggi. Jadi ini keistimewaan yang Allah beri kepada orang yang mempelajari solat, bab solatul khusyuk. Tetapi kemuliaan di sisi Allah yang paling tertinggi adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal sifatnya ilah. Kerana itulah ma'rifatullah yang tertinggi di sisi Allah, ma'rifat, mengenal ilah. Kedua, ma'rifat Rabbul Alamin. Itu kedua paling tertinggi. Jadi rujuk pada hadis tadi, solat itu adalah cahaya. Solat itu menjadi cahaya apabila solat itu diisi dengan syahadah. Sebab syahadah itu cahaya, penyaksian itu cahaya. Kata Sayyidina Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, balasan syahadah tidak lain nurun ala nur. Nur di atas nur, nur di atas nur, nur di atas nur, sampai tidak ada batasnya. Jadi setiap kali kita dalam cahaya, ini kena faham ni. Kenapa syahadah dikatakan cahaya? Sebab orang yang tak ada syahadah, dia di dalam kesyirikan
Syirik itu di sisi Allah adalah zulumat. Zulumat artinya kegelapan, kejahilan, kezaliman. Jadi syahadah dengan cahaya tidak boleh berpisah. Apabila dia ada syahadah, dia ada cahaya. Dia dapat tauhid. Dia dapat mengingati Allah. Dia dapat membebaskan diri dia daripada segala jenis syirik. Jadi statement Sultanul Aulia itu berpandukan kepada Quran dan hadis mutlak. Tidak ada sedikit pun ragu. Bermakna kalau kita bersyahadah, solat kita menjadi nur, nur dan nur. Jadi hadis Nabi itu benar belaka. Kita pula mengharapkan datang solat dapat cahaya satu badan muka. Ya, kadang-kadang wajah berseri dengan cahaya. Tapi itu bukan, itu luaran. Cahaya di dalam sangat penting. Cahaya di dalam ni menjadi panduan untuk kita melalui jalan-jalan gelap menuju kepada Allah. Sebab jalan menuju kepada Allah banyak rintangan, banyak halangan, banyak kegelapan, banyak syirik. Jadi kita perlukan cahaya demi cahaya. So kita perlukan syahadah demi syahadah, syahadah demi syahadah, agar kita dapat lalu jalan tu sampai kepada destinasi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan menyaksi Allah Subhanahu Wa Taala. Menyaksi Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyaksi wajah suci Allah yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah 115. Walillahi masyriq wal ma'rib. Jadi apabila kamu dah isi ilmu la ilaha illallah, ilmu nafi isbat, kamu nafi dari masyriq ke maghrib, yang zikir kita buat itu dipanggil zikir malaikat. Pasti malaikat datang berzikir bersama kita. Wajib. Mau tak mau Allah utuskan mereka. Tapi kepada orang yang ada ilmu. Dari masyriq ke maghrib, aku menafikan seluruh ilah, bukan seluruh masih Allah, bukan ilah aku. Aku menafikan seluruh masih Allah tidak layak menjadi ilahku. Seluruh masih Allah di antara timur dan barat, barat dan timur tidak mampu memberi aku nikmat. Sebab ilah sifat dia memberi nikmat yang mutlak. Mutlak. Ini kena faham betul-betul. Jadi kita yakin nikmat itu datang daripada sifat ilah, uluhiyah. Dan tiada siapa pun layak menjadi qadhiyal hajat, walaupun setitis zarrah, satu titis air, tak layak menjadi ilah kita. Qadhiyal hajat dari timur ke barat. Barang siapa membuat zikir ini, dia boleh rasa malaikat bersama dia. Dia boleh rasa malaikat bersama dia. Dan itu satu anugerah yang besar kepada ahli zikir nafi dan isbat, yang kita tak boleh tolak, yang kita tak boleh ingkar. Dari perasaan kita membawa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la yang ini dah banyak bercampur aduk dengan nafs. Tapi hari pertama yang Syekh turun, kita buat zikir, itulah zikir benar-benar dengan para malaikat. Dengar, betul-betul perhati dengar. Satu suara, satu rentak, satu irama, satu jiwa, satu arah. Ya. Itu Allah nak bagi kita rasa sebenar-benar zikir dengan para malaikat. Jadi lain zikir kita bawa, semua boleh bosan, boleh berhentilah, cukuplah. Yang ini takkan
takkan. Mana kalau dia berhenti, dia masa dia sendiri dia buat, memang tak rasa seronok seorang buat. Seorang, dua, tiga buat, seronok. Sebab malaikat bersama kita. Malaikat ada tenaga. Mereka tak boleh penat, tak boleh letih. Jadi bila mereka berzikir dengan kita, kita berzikir dengan mereka, kita rasa seronok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la barang siapa dah latih zikir ni, dia akan hidup dalam jiwa kita, dalaman. Mana kita tak perlu takut. Dengan zikir tu kita datang solat, malaikat kiri, kanan, depan, belakang, dalam, luar memelihara kita. As-salatu silahul mu'minin. As-salatu jawazu ilal jannah. As-salatu nurun ala siratul mustaqim. As-salatu, banyak hadis tu panjang sangat. As-salatu adalah pedang daripada iblis dan syaitan. Solat macam mana? Pedang, solat yang ada nafi isbat, solat yang ada cahaya, yang ada syahadah. Syahadah tu cahaya, cahaya diganti dengan cahaya. So, saya dah terangkan tadi, syahadah adalah nur. Macam mana dia jadi nur? Syahadah menghilangkan kita daripada kesyirikan. Bila syirik, kegelapan gugur, disucikan, yang tinggal adalah cahaya. Cahaya untuk kalbu kita, cahaya untuk rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tu panjang, kena cari hadis tu. Solat itu mempunyai banyak sifat. Hanya ahli syahadah je boleh merasai sifat di dalam seluruh hadis tu. Jadi solat itu adalah nur, sabda Nabi. Dan Nabi terus sambung sedekah. Sedekah itu adalah tanda iman. Apa sedekahnya dalam solat? Nanti dulu kita belajar satu-satu. Jadikan solat kita sebagai nur. Kemudian sabar itu adalah cahaya demi cahaya. Mana sabar? Susah nak sabar di dalam qiyam. Sabar yang paling tertinggi, makam kedua tertinggi, sabar dalam solat. Jadi barang siapa nak dipanggil sebagai orang yang bersabar di sisi Allah, sabarlah kalian melakukan qiyam, rukuk dan sujud. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Siapa yang sabar di dalam qiyam, siapa yang sabar dalam rukuk dan sujud, tak boleh lakukan dengan imam. Imam pun tak sabar solat. Macam mana kita nak sabar dalam solat? Ini solat nawafil, solat persendirian. Ya, kita lakukan dengan penuh kesabaran dalam gelap antara kita dengan Allah. Semua orang tidur. 2 rakaat aja. 2 rakaat. Tapi 1 rakaat boleh berdiri. Lama. Itu kesabaran yang paling tertinggi. Apa hadiah? Subhanallah. Hadiah ni Allah tidak bagi kepada orang solat, orang puasa, orang haji. Buatlah 700 amal ma'ruf, 800 amal nahi munkar. Allah tak bagi. Allah tak bagi hadiah ni kepada orang yang sabar dalam qiyam, dalam rukuk, dalam sujud. Siapa tak pernah lakukan ni dalam hidup dia, dia akan menyesal, semenyesal, sebodoh-bodoh penyesalan di yaumul qiyamah. Apa dia dapat hadiah? Orang yang bersabar waktu qiyam,
waktu rukuk, waktu sujud. Ini kesabaran yang tertinggi dalam agama di sisi Allah. Nombor 2, apa dia dapat? Allah hadiahkan dia satu hadiah yang luar biasa. Satu hadiah yang tidak boleh dibayangkan. Tak boleh dibayangkan betapa besar hadiah itu. Bukan syurga, bukan apa-apa. Sebesar-besar, semulia-mulia, setinggi-tinggi hadiah. Jadi dah tahu ni, jangan tinggal 2 rakaat satu hari. Satu hari, satu malam, 2 rakaat. Apa hadiah dia? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama orang yang bersabar. Sabar apa? Sabar kena ujian. Itu semua tahap rendah. Siapapun boleh sabar. Waktu kena ujian, sakit, sabar dalam solat, payah. Untuk mendapat sabar dalam solat, ada 7 formula. Kami ringkaskan daripada puluh-puluhan, ringkas jadi 7. Nak ringkas boleh jadi, bagi 3 boleh. 3 wajib ada. 1 tak payahlah, takkan kita sampai pun. Kita akan solat sekali 2 kali, tinggal. Ada 7 formula. Dua rakaat. Allah tak minta banyak. Kalian boleh bersabar berjam-jam depan handphone, depan cermin mata, dalam tandas berjam-jam. Depan Allah tak boleh bersabar. Dan Allah akan bagi hadiah tu di dunia ni juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
kalian kena tanya apa itu 7 formula untuk mendapatkan setinggi-tinggi kesabaran. Bukan setinggi, mutawassit, mubtadi, mutawassit, pertengahan kesabaran. Ya, kalian kena tanya di ujung majlis ke-17. Kalau tak tanya, kami tak bagi. You datang pergi pasar, you nak beli apa? You nak beli batu ke, nak beli marble ke, granite ke, atau intan? Apa you nak? You kena tanya. So, ingatkan Syekh, kalau tidak, kita bukakan nanti majlis ke-55 solat khusyuk. Mana 17, 34, 51 ketiga majlis atau 111 majlis akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam buka satu ilmu di Mekah. Kemudian bakinya kita jumpa di Madinah. Sudah di Madinah satu dibuka, kata kita jumpa di perang Badar. Dah perang Badar kita jumpa bakinya di Uhud. Kena faham perjalanan. Ilmu tidak senang ya. Kena berkorban. Korban. Habis itu dalam 7 sikit-sikit je. Madu manis. Kita bagi budak anak-anak kita bayi sedikit, dia rasa dia nak lagi. Kita tak tuang satu botol kat dia mati. Dia kena faham, untuk mendapat kesabaran walaupun satu hari kita buat 2 rakaat, itu boleh jadi salatul khusyuk, salatul syukur yang kita kerjakan, tapi dengan pengisian kesabaran. Tak perlu, oh saya nak solat sabar. Tak perlu. Solat syukur yang kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dah masuk dah dalam waktu tahajud. Pengisian 7 perkara ni, pada saat tu juga Allah akan bagi dia merasa aku bersamamu. Innallaha ma'ana, la tahzan. Jangan sedih. Surah Taubah, jangan sedih, aku bersamamu. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Qala kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Surah Syura 42 ayat 80. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Aku bersama kamu. Allah akan rasakan, walaupun rasanya sedikit, rasa itu boleh diyakinkan. Tetapi kesabaran yang paling tertinggi yang boleh dirasai adalah kesabaran semasa perjuangan ilmu syahadah. Tak payah tunggu 7 formula. 1 formula cukup untuk kita dapat yakin. Saya yakin Allah bersamaku. Saya yakinnya ana ma'akuma asma'a wa arah. Surah. Ana ma'akuma, aku bersama kamu berdua. Itu untuk Nabi Allah Musa dengan Harun. Tidak. Kamu pun ada berdua di dalam diri. Surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul arda wa min anfusihim wa mimma la. Surah Yasin. Aku telah cipta segala-galanya pasangan. Dia duda, dia janda, dia tak ada 2 pasangan. Semua ada. Hakikat Quran, hakikat mukjizat Al-Quran, kita boleh buktikan. Subhanalladzi azwajak, subhanalladzi khalaqal. Baca penuh subhanalladzi. Segala tumbuh-tumbuhan pun ada jodi dia. Kamu pun ada jodi. Sejak kamu lahir, aku dah cipta sejak lahir lagi. Ini yang kita kena tahu. Qarin ni. Kamu boleh kata qarin, tapi kena faham. Kalau you dah kuasai
yang jodi dalam diri itu, barulah kita jadi sultan, kita jadi raja diri kita. Okey. Jadi ayat Quran Yasin confirm, ya. Inni ma'akuma asma'a wa ara. Surah Taha ayat 46. Inni ma'akuma asma'a wa ara. Aku bersama kamu. Yang kau punya diri dalam tu menakutkan kau, tidak. Aku dah Allah dah yakinkan seyakin-yakinnya. Itu perjuangan yang tertinggi. Itu tak perlu solat 2 rakaat pun. Hantar surat je. Cakap baik. Ini jalan. Ya. La ilaha illallah. Illallah la La ilaha illallah. Illallah Muhammad Rasulullah. Utusan Allah, Nabi dan Rasul dan pewaris Anbiya, mereka ada satu sifat yang Allah beri istimewa. Mereka wajah tampan, cantik, handsome. Kedua, fasih, jelas, menusuk kalbu. Ini tanda-tanda utusan Allah. Ikhlas daripada penyampaian sehingga tertanam keikhlasan dalam diri. Jadi kalian dah tahu dah mana nak dapat ikhlas. Okey. Nombor 3, mereka sangat malu dan selalu tunduk ke bawah. Tanda mereka malu. Tapi saya nak sampaikan dalam hadis Nabi, rasa malu ni adalah sebahagian dari iman. Kalau saya bagi tahu kita semua ni tidak pernah rasa malu dekat Allah, menangis kita. Kita wajib rasa malu bila tengok handphone. Boleh lama dengan handphone. Malu pada Allah. Aku tak pernah beri masa kepada Allah.
Kita berhadapan dengan manusia berjam-jam. Mana iman? Rasa malu pun tidak wujud pada Allah. Sabar itu tanda daripada iman. Mana ada kesabaran kita di dalam solat? Ya, yang wajib diwujudkan. Jadi semua perkara ini adalah pengisian di dalam solat untuk mencapai solatul khusyuk. Allah akan bagi kita solat khusyuk makam yang tertinggi kalau ada ilmu. Tak ada ilmu, tak guna. Dah dapat ilmu, tidak beramal, ilmu tu akan Allah cabut. Sama ada Allah akan jauhkan kita dari majlis ni dengan 1001 alasan. Kalau tidak, Allah matikan, Allah cabut, Allah potong lidah. Potong lidah tu artinya lidah dalam potong. Jangan cerita lagi kalau kita tidak beramal. Atau Allah matikan. Tak ada lagi ilmu. Ilmu yang pertama diangkat oleh Allah di muka bumi ini setelah Allah bagi pada Rasulullah SAW adalah solat di zaman Nabi. Bukan zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Nabi sendiri. Solatul khusyuk punya ilmu turun. Manusia sibuk dengan unta, keldai, duit, harta, dirham. Tidak mempedulikan penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah cabut. Pertama sekali Allah cabut adalah solatul khusyuk. Kalau Allah kembalikan kepada kita, ini adalah kerana cinta sayang kita kepada syahadah. Tak ada lain. Jadi kita petik tajuk kita cinta kepada solat. Ya. Kenapa kita wajib mencintai solat? Nombor satu, kenapa kita pilih nak solat pada Allah? Kenapa you all pilih? Kenapa you kata dengan Allah, aku nak beribadat kepadamu sepanjang hidupku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Kenapa kalian pandai-pandai pergi cakap aku nak ibadat, aku nak solat, aku nak puasa, aku nak zakat, aku nak pergi haji? Kenapa? Baik jadi burung, baik jadi haiwan, tak perlu solat, tasbih je. Kenapa you all minta, kita ni minta jadi haiwan, jadi insan? Pertama, kembali pada diri. Kenal perjanjian kita kepada Allah. Surah Al-Maidah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Wahai orang-orang 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 yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Jadi kamu yang pilih. Allah beri kita pilihan di alam, antara alam Jabarut, alam Lahut. Allah beri kita pilihan. Kamu nak jadi burung, batu, malaikat, jin. Tak, kita ni semua pilih, saya nak akal. Akal. Semulia-mulia dalam jasad kita akal. Oh, kalau kamu nak akal, kamu kena jadi manusia. Ini janji-janji ni. Kalau kamu kena jadi manusia, kamu kena laku. Kalau kamu lakukan ni, aku janji kamu syurga. Nikmat yang tidak boleh habis. 1 tahun istana kita boleh berubah 365 kali. Hari ini aku nak emas saja. Besok aku nak perak. Lusa aku nak intan. Apa? Lakum tastai. Apa kamu nak? Kamu yang pilih. Kotakan janji kamu. Setelah aku beritahu segala janji-janji kamu dengan aku, surah Araf 172, setelah aku beritahu perjanjian di antara kita berdua dan kau pun dah setuju, kami pun Allah dan semua para penyaksi dah setuju. Sekarang kau menyaksi. Sekarang kau nyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil penyaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi agar
di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai. Jadi setelah Allah janji perjanjian dah ni, di alam tu pun dah ada kaum munafik, kafir. Kaum kafir, kaum munafik. Kalau begitu, boleh kau tunjuk kami syurga? Boleh, sebab Allah bagi 50 juta tahun. 50,000 tahun kali 1,000 tahun, 50 juta tahun. Jadi Allah bagi masa. Bawa dia orang tengok syurga. Ya Allah, kalau begini, kami akan mati hidup hanya menyembahmu. Okey? Turunkan firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tengok Allah ni baik sangat, adil sangat. Adil, maha adil. Artinya dia tidak membebankan kita apa yang kita tak mampu. Dia bagi kita apa yang kita minta. Jadi kita, Allah kalau bagi, maka turun firman tu surah Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadat pada Allah. Okey, kita janji dan pergi. Tapi aku Rabb kamu, aku ilah kamu, kamu akan lupa. Tidak ya Allah. Tu ayat tadi lupa, kami lupa. Kamu akan lupa. Kamu akan lupa. Pasti kamu lupa sebab dunia tu sedikit miripnya dengan syurga. Aku akan jatuhkan emas-emas daripada planet, besi planet emas. Besi tu boleh guna buat kereta, kapal terbang, macam-macam. Emas tu macam-macam nilai untuk bagi kamu jadi kaya hidup sementara waktu. Kami tak lupa ya Allah. Janji dusta sana. Bila datang ke sini dah memang lupa. Di nama Nabi Adam, anak-anak cucu Adam dah lupa Allah. Dah tak ingat semua janji-janji. Sebab yang janji itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam dan sulbi kita di alam arwah. Jadi Allah kata jangan takut, kamu akan lupa. Aku akan utus penyaksiku di setiap zaman. Surah Nahl ayat 89. Di sinilah wujudnya utusan Allah. Allah mengutus orang tu untuk membawa penyaksian yang telah kamu saksi dahulu, memperingatkan kamu. Bila kita bawa peringatan ni, manusia jadi 3 golongan. Satu yang mendengar, sami'na wa ata'na, menjadi mukmin. Sami'na wa kafarna, menjadi kafir, tolak, ingkar. Sami'na, kami ragu, ada syak, ada was-was. Ini jadi munafik. Munafik lebih bahaya, insya-Allah. Ya. Jadi Allah kata jangan takut. Kamu pasti lupa sebab aku kenal kamu makhlukku. Kamu manusia, kamu nama pun manusia, insan. Nasah, nisah, nasah, pelupa ya. Kata jangan takut. Aku akan utus utusanku di setiap zaman. 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala haula
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan ingatlah, kami bangkitkan dalam setiap umat seorang penyaksi atas mereka daripada kalangan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu sebagai penyaksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi, iman kita kepada ayat ni pun belum kukuh. Itu sebab bila kita panggil majlis satu hari setahun, ramai orang ingkar lagi, tidak tahu kebesaran Allah yang menjemput melalui utusannya. Ingkar, pelbagai jenis keingkaran. Kita kena yakin dengan ayat ni, Allah yang menjemput saya, bukan syekh, bukan penyaksi, bukan utusan. Allah kata, aku mengutus utusanku bagi pihak aku, dan bersama penyaksi itu dia akan membawa kitab. Kitab apa? Kitab Zalikal Kitab, Kitabun Fusilat, Kitabun Munirah, Kitab Iqra' Kitabaka. Dia akan bawa. Itu adalah solusi untuk segala hidup kamu. Kita sebab saya kata orang tak yakin. Orang yakin tidak, rezeki di sana lebih baik untuk kita, hidup kita. Solution di sana tu lebih baik. Allah kata tidak. Solusi tibyanan likulli syai'in. Segala penyelesaian hidup kamu ada dalam majlis. Ada bersama. Akan aku turunkan satu persatu. Kamu minta atau tidak, kamu datang. Kotakan janji kamu. Dan ini untuk orang yang menyerah diri sepenuhnya. Bukan saja menyerah dengan kata-kata janji kosong, saya tidak akan tinggal majlis, tapi dia datang menyerah diri dengan jasadnya, kalbunya. Ada orang datang jasad, tapi kalbunya masih kat rumah sana, ke kedai, ke bisnes dia, separuh-separuh. Orang macam ni lebih baik balik. Itu sebab Allah tidak memberatkan kita. Kita kena tahu, kalau keberatan bersana, bermakna situ tak ada keikhlasan. Pada Syekh tak ada beza. Ada 10 orang lebih, 10 orang kurang. Tak ada beza. Tak ada manfaat untuk Syekh secara fizikal. Tak ada apa pun. Ya. Jadi Allah yang iman kita pada ayat surah Nahl 89 ni pun belum kukuh lagi. Bila Allah nak kukuhkan, wallahu a'lam. Jadi kita perlu mempelajari ilmu sampai jadi yakin dan mantap keyakinan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu tidak terima utusanku secara mutlak, apa yang dia bawa, rahmat, kitab, ditubayyina, untuk menerangkan kamu segala isi-isi kandungan tentang perjanjian kepada aku, ya, kepada Allah. Dan kamu tidak menyerah diri dengan sepenuhnya, apa akan berlaku? Dia seperti seorang wanita yang mengikat, ikat. Artinya dia beribadat, dia beramal,
akhirnya 91 ayat 91 akhirnya semua terputus kerugian. Baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi ahdillahi iza ahadtum. Kotakan janji-janji kamu kepada Allah. Aku antar utusanku untuk setiap tahun memperbaharui perjanjian ini. Jemaah datang, balik terus. Perjanjian 19 hari bulan. 18 ke 19. Mutlak. Perang Badar 17. Nuzulul Quran 17. Sehari 19. Itulah ikatan tidak jadi kuat. Terputus. Allah kata ikat janjimu. Kembali ikat. Balik ikat. Balik ikat. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan janji-janjimu sesudah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini perjanjian kepada Allah. Dan Allah suruh ikat janji ini sekuat-kuatnya. Kemudian sekuat-kuat perjanjian itu diperkukuhkan. Dan kamu dah berjanji dahulu. Tapi di antaranya sudah berlaku keputusan. Perjanjian ini amanah. Amanah yang besar. Amanah tidak boleh dikhianati. Siapa khianat, dia dipanggil pihak pengkhianat di sisi Allah. Allah peringatkan di surah Anfal 27-28. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha. Jangan kamu hianati Allah, dan kamu dah hianati perjanjianku. Aku utus utusanku untuk memperkukuhkan perjanjian ni. Kamu lari 19 hari bulan. Tak boleh apa pun kamu buat di sana pun. Tak ada apa pun satu hari lewat kamu balik. Awal tak ada apa pun. Malah bertambah putus talian kamu. Putus. Sebab talian kamu dah lembik, dah tipis. Tunggu lagi setahun diputuskan, akhirnya tidak ada. Beginilah jadinya. Setiap tahun jemaah berkurang. Kerana ini tidak mengenal fadilat nuzulul Quran. Kalau tak mampu, ambil 3 hari, 5 hari cuti ICU. Dekat saya tak boleh, saya dah mati, saya dah masuk hospital, kena masuk hospital. Doktor kata saya kena masuk hospital ICU. Sangat parah penyakit saya, bara. Kanser yang paling teruk di dunia ni tak ada. Jangan kacau saya, kamu jangan kacau, siapa pun yang kacau. Pergi admit dekat hospital. Hospital Syahadah. Hospital La ilaha illallah, Tazkiyah. Jadi mengkhianati amanat ini adalah pengkhianatan. Ini pada orang mukmin, bukan kepada orang lain. Mukmin yang mengenal amanat.
Jadi taukid ba'da taukid. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, dan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Waktu kita ambil bayar Allah sebagai saksi, Allah pun dah menyaksi. Kemudian kita rosakkan perjanjian dan persaksian ini. Ya, ini kita belajar dari pengalaman ni. Sekarang kena tanam. Oh, tahun depan apa datang 5 hari, 3 hari ICU. Penyakit barah yang paling tidak boleh Jadi kita dah awal-awal niat, Allah akan permudahkan. Kita tak niat, Allah tak akan permudahkan. Okey. Kita dah janji. Okey. Macam mana cinta dan kepada solat tu wujud? Sebab kita kembali ke alam perjanjian. Nombor 2, kita wajib tahu Allah curahkan di dalam solat sifat Ar-Rahman dan Rahim. Maha pemurah, maha penyayang. Ini wajib kita tahu. Kepada Allah yang mengisi dalam diri saya sifat Ar-Rahman, jangan dengar. Tolong motivate diri waktu nak pergi solat. Tolong motivate diri. Tolong motivate diri kita waktu nak pergi solat. Tolong motivate diri. Allah Ar-Rahmanur Rahim nak mengisi sebesar-besar rahmat, maha sifat maha pemurahnya, sifat maha pengasihnya dalam diri aku tak cinta solat. Next point. Allah hanya salurkan sifat Ar-Rahman dan Rahim kepada orang yang datang di hadapan Allah dengan ilahun wahid. Ilahukum wa ilahun wahid. Surah Baqarah 163. Wa ilahukum ilahun wahid. Tolong baca kali ini sebelum solat. Peringatkan diri. Lepas solat baru baca. Ilahun wahid dah hancur dah. Tak ada ilahun wahid dalam kepala otak kita. Ingatan kita semua alihatan. Jadi tolong praktikkan sebelum datang solat. Kukuhkan. Jadi dalam ayat ni sangat mudah dipaham. Tiap-tiap waktu kita ulang. Wa ilahukum Ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dan ilah kamu adalah ilah yang satu. Tiada ilah kecuali Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi barang siapa datang dalam solatnya dengan tauhid ilahun wahid, dengan syahadah ilahun wahid, dengan amalan nafi isbat ilahun wahid, maka pada mereka Allah salurkan sifat Ar-Rahmanur Rahim.
tidak lain. Itu sebab mereka tidak rasa rahmat dan rahim. Jadi 2 poin ni cukup untuk kita kata saya cinta solat. Saya sayang pada solat. Kerana dalam solat itulah Allah akan salurkan sifat rahman dan rahim. Banyak lagi ayat supaya kita ni cintakan solat, sayangkan solat. Yang 2 rakaat, 4, 4, 3, 4. Sayang pada solat, cintakan solat. Kerana di situ ada saluran kasih sayang, rahmat, rahim, maha pengasihani. Dan kita akan dapat merasai kenikmatan tu bila kita beramal secara istiqamah. Istiqamah tu karamah. Kata awliya Allah, ada beberapa murid ikut wali Allah, dengar dia ni banyak karamah. Ikut Hadrat Junaidul Baghdadi rahmatullah alaih. Kami dengar kau boleh terbang jalan atas air. Orang ikut Syekh 1 minggu. Apa pun Syekh tak tunjuk karamah-karamahnya. Semua disembunyikan. Jadi orang kata kami, kenapa kamu nak balik? Kami datang, kami dengar Syekh macam-macam karamat. Itu, ini, kami nak terima Syekh. Kata, adakah saya pernah tinggal solat? Adakah saya pernah tinggal puasa? Beliau sentiasa puasa. Adakah saya melanggar syariat? Itulah karamat yang paling tertinggi. Kamu rasa tak kemanisan semasa solat? Ya, kami rasa. Apalagi kamu nak malu mereka. Itulah kekaramatan yang paling besar. Okey, akhir sekali pasal niat. Macam mana niat tu kita dah belajar. Setiap rukun kena niat. 13 rukun, 13 niat. Niat ada 3 niat yang terbaik, niat yang tertinggi, termulia, terbaik. Kita masih lagi di niat yang terbaik. Belum nak lompat pergi atas. Betulkan dulu niat terbaik ni. Saya qiyam untuk mengingati Allah. Saya rukuk mengingati Allah. I'tidal untuk mengingati Allah. Sujud untuk mengingati Allah. Tanam sebelum melakukan rukun-rukun. Bukan nanti, sekarang. Bayangkan 3 rakaat maghrib, 1 dah. Sekarang dah tanam. Saya qiyam untuk mengingati Allah. Allah suruh kita mengingati Allah dalam solat, dalam 13 rukun. Mana ayatnya? Surah Taha ayat 14. Baca. Itu ayat 14. Rukun ada 13. Kepala otak engkau. Ada rukun utama 1 sebelum solat. Tahu tak? Kenapa ayat ni 14? Rukun Islam ada 13. Syekh kata 13 rukun kena isi zikir. Jadi kalau tak isi zikir, kau nak isi apa? Dunia. Lalai. Lupa. Alpa. Kau pilihlah. Jadi kenapa Syekh kata 13 rukun kena isi 13 niat? Tapi ini ayat 14. Kau tak tahu kan ada 14 rukun? Rukun utama sebelum kau kerjakan 13. Nanti dulu. Tangguh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah selain aku.
maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ayat ni saya bawa di Batam, Pulau Batam 2018 Majlis Syahadah. Ulama-ulama bunuh saya. Diorang fitnah saya sebab ayat ni. Mereka jahil, bodoh semua. Yang ulama Indonesia datang pun semua menentang saya. Ada yang tak menentang, ada kata, kenapa Syekh buka ilmu ni di majlis ni? Ini ilmu Quran. Kalau saya tidak bagi tahu, manusia akan lalai. Tidak akan dapat rasa solat khusyuk. Mereka menentang saya sebab mereka tak ada ilmu. Bila kita bawa ilmu ni, tak boleh bawa ilmu ni, tak boleh bawa majlis ni. Biar umat Islam yang datang sini bodoh, jahil, sesat. Jangan, ini majlis untuk 2-3 orang aja. Tak boleh. Menentang. Siapa tidak hadir majlis tu, banyak amir tidak hadir. Majlis tu mereka kehilangan satu perjuangan yang besar di sisi Allah. Perjuangan yang besar itu adalah perjuangan bersama 124,000 Anbiya Mursalin bersama kami dengan ulama-ulama yang ulama sufi ni, ulama tasawuf ni, ulama ma'rifat ni, ulama yang banyak karamahnya. Boleh panggil ribuan burung datang ke Kelantan, ribu-ribu burung dia panggil. Udara, awan semua dia boleh tukar arah. Macam ni punya ulama karamah. Allah berperang dengan mereka, dibantu oleh 124,000 Anbiya Mursalin. Siapa tak hadir, mereka kerugian pada World Syahadah Council 2018. Apa akan jadi di akhirat nanti bila kita berjalan menuju Allah, kita akan rasa letih, lemah sebab kita tak ada tenaga perjuangan la ilaha illallah. Di situ la ilaha illallah aja sepanjang perjalanan kita. Mereka akan rasa malu. Kenapa budak-budak kecil ni datang berjuang, mereka boleh cepat terbang ke sisi Allah, kenapa tidak kami? Sayang. Jadi ayat ni kena baca sebelum solat, dalam solat. Tapi bahaya, sangat bahaya sebab perkataan-perkataan dalam ayat tu orang boleh kata kita sesat. Baca Quran boleh kata kita sesat. Baca Quran boleh kata kita sesat sebab tidak kenal makna dia. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li zikri. Ini adalah tanda dan peringatan kita kena ingat Allah dalam 13 rukun. Niat. Jadi niat sekarang untuk maghrib, untuk isya. Tak maghrib cukup, nanti maghrib untuk isya. Habis maghrib isya. Satu waktu. Jangan tinggal. Sekarang saya qiyam nanti saya nak ingat Allah, saya rukun nanti nak ingat Allah. Jadi kita ni ada satu master controller yang Allah sudah pasang dalam kalbu kita, fuad kita. Akal kita lupakan, akal banyak controlling station. Tapi kalbu kita tahu. Kita pasang niat ni, kalbu ni akan bekerja sampai maghrib nanti. Macam mana aku nak ingatkan Tuan ni, aku nak berkhidmat untuk dia, untuk mengingatkan dia kepada Allah. Maka dia pergi cari ilmu. Oh, ini ilmu dalam qiyam, ini ilmu yang kau kena apply. Mereka lebih suka berkhidmat untuk kita di jalan Allah daripada berkhidmat untuk kita kepada dunia. Kita menggunakan mereka, menyalahgunakan mereka untuk berkhidmat untuk dunia, manusia, masya Allah. Jadi mereka tidak kuat, tak kuat rohani.
Jadi kita niat, Allah akan gerakkan tentera. Semua ni tentera-tentera Allah yang menjaga kita, melindung kita. Kita kena potong keluar darah, terus dalam beberapa saat dia jadi beku, clot, blood clot, supaya darah tidak mengalir keluar, habis mati. Allah dah letak segala-galanya dalam badan kita. Master controller. Tapi master controller ada dekat dua tempat saja, kalbu dan fuad. Jadi bila kita niat, dia pergi dalam, oh dia nak ingat Allah waktu qiyam. Cari-cari ilmu, cepat cari. Dia akan peringatkan kita waktu qiyam nanti. Oh, waktu qiyam 3M. 3M. Waktu qiyam nafas HM, MH, HM. Nafas HM, MH. MH, HM. MH, HM. MH, HM. MH, HM. Dia pula minta saya, dia bekerja kuat sekarang ni. Dia pula minta saya nanti maghrib rukuk, ingat Allah. Macam mana ingat? Ada di majlis ni, ada dah masuk kepala, ada masuk dah. Masa tu aku tak buta, aku tak pekak, aku dengar syekh ni. Aku tak tidur, aku tak tidur. Aku tak lalai. Aku tak mengantuk. Aku tak mengantuk. Macam hamba Allah ni mengantuk tu mengantuk. Aku tak mengantuk. Ilmu tu dah masuk. Mengantuk tu mengantuk. Ilmu tak masuk. Aku tak boleh detect. Aku tak boleh ingatkan kau waktu rukuk sebab masa ilmu ni datang kau mengantuk. Tidur. So ambil cili, bubu dalam mata macam kami buat. Kami bubu cili dalam mata. Cili, betul-betul cili. Sampai menangis depan Allah. Ini ilmu tanpa pengorbanan tak dapat percuma. Siapa yang suruh, Syekh juga suruh. Ambil cili, letak sini. Letak. Pukul kaki. Pukul badan. Tak mau tidur, jangan. Ini ilmu Allah. Sangat mahal. Duduk pun tak ada adab. Tak tegak badan. Macam mana ilmu nak turun? Jadi hamba Allah ni, Tuhan kita suruh ingat Allah waktu dia rukuk. Ada ilmunya. Aku tak mengantuk tadi. Ada ilmunya. Ini ilmunya. Okey. HQQ dalam rukuk. HQQ. Okey, faham. Okey. Sempurna. Sujud, dia suruh ingat Allah waktu sujud. Tujuh petala langit, bumi, amanat. Faham. Senang, mudah. Rancang sekarang. Ya, aku Taha Ma. Aku tidak turunkan Quran ini untuk menyusahkan kalian. Jadi ini amalan praktik untuk niat. Betulkan niat. Ini pun kita dah gagal. Kalau kita gagal solat, semua amalan jadi berat. Semua amalan ditolak oleh Allah. Tidak akan sempurna. Tidak ada jam. Solat menjadi penjamin besar di sisi Allah. Jadi solat nak jadi berat, sekali je baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. 1 juta kebaikan Allah bagi. Kenapa Allah bagi 1 juta kebaikan, 1 juta tauhid? Untuk hancurkan 1 juta syirik. Hancurkan 1 juta syirik. Bila 1 juta tauhid, ganjarannya Allah bagi kita 1 juta syirik, baru dapat 1 juta darjat. 1 juta darjat di akhirat, you boleh naik, you boleh terbang 1 kaki je. 1 juta darjat.
Satu kaki je you boleh terbang. Allah menanti kita. Marilah, marilah. Patah sayap. Penerbangan tidak cukup kredit. Tak cukup kredit nak naik bertemu Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau ahli syahadah, tapi sayang tidak cukup. Sebab usaha tak ada. Keinginan tak ada. Jadi tajuk hari ini cinta kepada solat. Apa tajuk tu? Cinta kepada solat. Tajuk laluan untuk merasai kemanisan dalam ibadat. Kalau kita dah rasa manis cinta kepada solat, segala amalan akan menjadi manis. Kita nak tinggal pun takut kehilangan kemanisan itu. La ilaha illallah, 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 la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti lepas maghrib kita sambung. Kita habiskan 17 majlis solatul khusyuk ni di bulan Ramadan kerana pengisiannya baik. Kita nak isi 17 majlis tu dalam bulan ni Ramadan, jadi dah habis beban kita tentang solat khusyuk. Dia masuk bertaktah di dalam. Kalau buat di luar Ramadan banyak gangguan. Bulan Ramadan ni hebatnya solatul khusyuk boleh dipraktikkan. Jadi 23 rakaat dah kita niat dari sekarang. Sebenarnya solat jemaah tarawih lebih hebat dengan orang yang tidak mencurikan Allah. Tapi solat berjamaah sungguh seronok. Solat sendirian berat macam pikul 10 gunung di atas kepala. Itu tunjuk kita ni banyak syirik. Tapi sebenarnya solat yang seronok solat sendirian, seperti Nabi lakukan. Umarul Faruq membawa sunnah ini untuk menyeronokkan. Umarul Faruq dah nampak beliau Al-Faruq, Furqan. Allah, kalau begini habislah fadilat tarawih. Manusia takkan buat sendiri-sendiri punya. Mohon pada Allah, Rasulullah, jalankan tarawih secara jemaah. Tapi kalau kita tengok jemaah seronok, tak berjamaah sendiri berat. Jadi kenal diri, kenal keimanan kita pada Allah, kenal keakraban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin.